Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku rasa video ni aku nak cerita pasal sebuah filem yang memang rasanya tahun lepas lah. Tahun lepas pakai tu sembang habis lah, tapi aku biasalah lambat sikit. Dan akhirnya okey, semua dapat tonton filem ni selepas tayangkan di Pawagam tahun lepas. Sekarang ni dah tayangkan di Astro First. Okey, filem yang aku nak masukkan ni ialah filem Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Okey, filem ni ialah filem animasi yang memang tahun lepas kita tahulah antara yang berjaya memotong ataupun menjadi antara trendsetter kepada filem animasi di Malaysia ni. Okey, review aku ni memang rasanya semua benda ataupun semua review-review lain yang tahun lepas punya dah buat, dah sebut dah semua dah. Aku just nak bagi pendapat aku yang rasanya lebih kurang sama, tapi adalah sedikit perbezaan dia. Apa yang berbeza dia ialah tunggulah dulu. Okey, sebelum tu aku nak cakap yang review ni macam biasa akan ada spoiler, tapi aku rasa spoiler pun tetap juga tonton terus je lah. Okey, sebab rasanya kebanyakan daripada kita dah tonton filem Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni. Okey, kita akan mulakan review Upin Ipin Keris Siamang Tunggal sekarang. Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni adalah sebuah filem animasi tahun lepas 2019. Selepas tayangkan di Pawagam, filem ni akhirnya senyap-senyap hilang. Kan ramai orang duk tunggu-tunggu mana api filem ni. Katanya filem ni merantau ke seluruh dunia lah, ke seluruh Malaysia ya. Lepas tayang dekat Pawagam, hilang. Orang tunggu DVD, VCD cetak rompok semua tak ada. Kan, which is one of the best way lah antara filem ni, yang filem animasi yang berjaya mengekang daripada cetak rompak. So salute. Okay, filem ni kemudiannya berjalan ke serata dunia, ditayangkan di pelbagai negara sebelum akhirnya lepas COVID-19 ni akhirnya lah sampai dah dekat setahun filem tersebut di Pawagam di Malaysia. Akhirnya filem tu sampai ke Malaysia kembali, ditayangkan di Astro First. Okay, dan akhirnya aku yang tak sempat menonton filem tersebut di Pawagam, ialah masa tu aku ada anak kecil pun semua kan, macam-macam lah. Jadi aku tak dapat tonton filem tu di Pawagam. Akhirnya berjaya untuk tonton filem ni di Astro First. Oh no, bukan Astro First. Aku tak tonton di Astro First sebab aku tonton di Astro On Demand. Astro On Demand ni kita boleh beli melalui website macam Netflix lah, melalui laman web Astro On The Go. Kita beli, tapi kita kena ada account lah, kena ada account. Aku pinjam someone punya account, aku bayar kat dia, so aku tonton. Okay, basically aku agak impressed lah dengan filem ni sebab filem ni filem animation dan ada Upin Ipin. So pada aku, dalam mindset aku, kalau Upin Ipin ni memang filem budak-budak lah. Tapi bila aku layan filem ni, aku rasa macam wow, filem ni dia boleh cater, boleh sesuaikan ataupun boleh layan jiwa-jiwa orang dewasa dan juga budak-budak. So aku boleh kata ianya memang sesuai tontonan umum. Memang aku pun enjoy sebab ada benda-benda yang relate tu aku punya masa kanak-kanak dulu. Macam cerita-cerita si Tanggang, cerita bawang putih bawang merah, yang semuanya benda tu kita tahu, tapi kita dah lupakan benda tu sebab kita dah dewasa. Tapi Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni berjaya mix up semua tu lah, semua kisah-kisah dongeng tu, semua benda-benda yang kita tahu di zaman-zaman kita kanak-kanak 90-an dulu, dan menjadikan filem tu ni sesuai lah ditonton bersama dengan keluarga. So dari segi animasi aku pun agak terkejut sebab filem ni memang sangat detail. Dia punya animasi dia memang tidak dibuat macam sekadar sambil lewa lah. Kalau kita compare filem Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni dengan filem Gang Pengembaraan Bermula, filem pertama yang menampilkan Upin Ipin, dan yang dalam filem Gang tu dia punya visual kebanyakannya benda-benda ataupun objek-objek semua yang besar-besar. Rasanya besar-besar ni lagi detail, lagi susah. Bukan, yang besar-besar ni maksudnya objek lagi besar, lagi senang nak buat lah, dan movement dia pun lagi senang nak bergerak. So dalam Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni, geng-geng Les Kopak ni, diorang put some effort untuk buat benda-benda yang mencabar. For example, macam watak-watak yang kecil-kecil, macam Reriang, kan, watak-watak lalat yang kecil-kecil tu, benda-benda tu semua kalau nak katakan dalam animasi Malaysia ni tak pernah lagi ada lah. So dia orang percubaan untuk buat benda-benda macam tu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Dan aku juga nampak yang detail untuk watak, pergerakan dari segi background dia, macam background setiap scene tu memang impresif lah, ada ditekankan
dia punya animasi tu, kalau daun-daun bergerak sikit-sikit pun kita akan nampak. Tak ada lah statik macam tengok cerita Keluang Man tu kan. Dari segi penceritaan, aku rasa filem ni memang senang, moral dan message dia memang tetap bagus, dan twistnya pun masih boleh dilayan. Boleh dikatakan sebuah filem yang memang enjoy lah. Maksudnya boleh kita tonton for popcorn, dan kita boleh bagi tahulah anak-anak kita, oh macam ni, apa dia semua ni, apa pengajaran dia. So message itu ada. Cuma aku macam tak berapa nak suka bila ada scene di mana Upin Ipin ambil keris dan tikam Raja Bersiung tu. Aku rasa macam budak kecil ambil keris dan tikam penjahat. Aku rasa tak pernah nampak lagi benda-benda macam tu dekat dalam filem Hollywood. Tapi aku tak tahulah, maybe ada message, dan kenapa Upin Ipin yang dipilih untuk membaling keris tersebut kepada Raja Bersiung, yang dan bukannya orang yang lebih dewasa, iaitu ni lah Mak Jenin tu. Macam tu. Tak apalah ya, tapi itu adalah penceritaan filem ni. So aku accept filem tu dan penceritaan dia. Cuma mungkin itu ya kot benda yang aku kurang suka secara peribadi lah. Tapi aku rasa tak apa kot, sebab filem ni tidak ada lah, walaupun ada sikit adegan tikam-tikam benda-benda tu, tidak adalah darah ke apa ke yang menjadikan filem ni tak sesuai untuk kanak-kanak. Tak ada pun. Okay, so Upin Ipin Keris Sama Tunggal ni boleh layan di Astro First sekarang. Okay, boleh tonton bersama keluarga, RM15 sahaja. Kalau nak tonton cerita rompak pun rugi lah kan. Benda barang-barang baik ni kita tonton dekat tempat yang bagus lah. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku untuk Upin Ipin Keris Sama Tunggal. Kita jumpa dalam review akan datang. Assalamualaikum.